pandangan politiknya melampaui zaman. Bacaan politiknya terkadang mendahului orang yang lebih senior politiknya. Semuanya ini bersumber kepada hidayah dan juga tunjuk ajar daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita beruntung dan bertuah dipimpin oleh tuan guru yang cukup dikenali dan dihormati oleh musuh dan kawan. Dan komitmen setiap kali muktamar, ayahanda akan datang untuk melihat wajah-wajah yang akan meneruskan perjuangan yang dia telah perjuangkan sekian lama. Maka kita bertuah kepada petang ini untuk dapat insya-Allah mendengar taujihat, kata-kata semangat, panduan daripada Tuan Guru Presiden kita. Dengan ini, muktamar mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Guru Presiden untuk memberikan ucapan dan semangat kepada anak anda dan cucu-cucu anda beliau. Terpersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا أنشططا. Surah Al-Kahfi. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita berkenaan mereka dengan sebenarnya. Mereka itu ialah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk. Kami ikatkan dalam hati-hati mereka dengan keyakinan yang kuat. Apabila mereka bangun bangkit menegakkan Tuhan kami yang sebenar, ialah Tuhan yang menguasai segala langit dan bumi. Kami tidak berdoa ke Tuhan yang lain daripadanya. Kalau tidak, kami akan menyimpang dari kebenaran. Yang dihormati pengurusi Muktamar Dewan Pemuda yang melambung saya tinggi sampai nak patah kaki. Yang dihormati Ketua Dewan Pemuda, Yang Berhormat Datuk Seri Agong, Ketua Penerangan mewakili pusat, Timbalan Ketua Pemuda Naib dan semua Exco Dewan Pemuda, para perwakilan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Amat menarik sekali
apabila Allah meletakkan satu surah dalam Quran yang berkait dengan pemuda, menunjukkan besarnya peranan pemuda dalam perjuangan Islam. Itulah yang berlaku di zaman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kebanyakan pengikut mereka ialah kalangan muda. Hanya segelintir sahaja kalangan orang tua. Itulah juga para sahabat Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah mengetahui betapa besarnya peranan mereka bagi melangsungkan perjuangan yang sangat besar ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah meletakkan kita dalam parti Islam Malaysia PAS. Kumpulan Islam yang menjadi mata rantai gerakan islah dan tajdid, meneruskan cahaya ubur Islam yang tidak padam dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyaksikan di zaman kini ketika kejatuhan kuasa Islam yang mempengaruhi dunia, kuasa besar. Tanah air umat Islam dijajah, dipecah-pecah, diratah dan dimamah oleh musuh-musuh mereka. Namun mereka gagal memadamkan cahaya Islam. Keadaan ini diakui oleh musuh-musuh Islam sendiri yang telah letih menentang agama ini sejak awal. Inilah keyakinan kita. PAS yang jadi mata rantai perjuangan ini tidak pernah mundur, surut dalam perjalanan perjuangannya, walaupun surut kursi pilihan rayanya. Walaupun kosong kursinya, pernah kosong. Ada tempat yang tak boleh bertanding pun. Tetapi cahaya kita sampai. Inilah Islam yang kita yakin. Siapa menduga perkembangan politik yang berlaku di masa mutakhir ini? Saya hanya menembak saja ketika pilihan raya ke-14. InsyaAllah PAS akan jadi kingmaker dalam peraturan politik tanah air. Dengan kursi yang dianggap tidak menjadi penentu kepada kerajaan memerintah dengan jumlah 18 kursi parlimen. Dua buah negeri yang kita menang. Tiba-tiba Allah menyerlahkan kita menjadi kingmaker. Yang melakukan perubahan politik tanah air. Yang berlaku bukan langkah Sheraton. Itu langkah kita sebenarnya. Biarlah orang tak tahu. Itu lebih baik. Orang nampak langkah Sheraton saja. Di putih ini, kami telah merancang. Saya sebut dua orang
tokoh yang telah meninggal dunia, penghuni aziz Dr. Harudin. Di bilik sana kami berbincang untuk membawa satu pendekatan baru dalam politik PAS. Pendekatan ta'awun siasi. Bukan lagi tahaluh siasi. Pendekatan cooperation, bukan coalition. Pendekatan yang lebih longgar tetapi fleksibel. Tidak memutuskan kita daripada perjuangan Islam. Ketika semua parti politik dalam keadaan yang bergolak, kita dilamar oleh semua pihak, dipinang oleh semua orang, kerajaan dan pembangkang. Kita mengambil jalan tengah, mewujudkan kumpulan ketiga gagasan sejahtera. Dalam pergolakan itu, dua-dua pihak dalam keadaan letih, kita tak letih. Kita saksikan Pakatan Harapan yang berjauh melawan Putrajaya dalam keadaan pening, belaga terantuk sama sendiri. Kita menyaksikan parti lain yang tidak boleh pergi ke Putrajaya dalam keadaan yang sangat gelabah. Di masa itu kita perkenalkan politik Islam. Politik ta'awun siasi. Melaksanakan apa yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyatukan umat Islam dahulu kerana mereka yang berhak memimpin. Seterusnya menyatukan masyarakat majmuk, melibatkan semua kaum. Itulah mesej kita. Dua-dua dapat dilaksanakan. Bermula dengan penubuhan muafakat nasional. Hasil pertemuan kita dengan UMNO. Membuahkan Kongres Perpaduan Melayu, pertemuan kita dengan Tun Mahathir. Dua-dua sudah minat pada Islam. UMNO sanggup mengubahkan undang-undang tubuhnya, meletakkan Islam di hadapan. Itu menegaskan pada saya, dia nampak Islam yang boleh menyelesaikan masalah. Cuma berkhilaf dalam masalah pendekatan. Berkhilaf dalam masalah itu sahaja. Akhirnya kita berjaya mewujudkan Perikatan Nasional. Menawan Putrajaya dalam keadaan tenang. Satu pertukaran kuasa secara demokratik. Bukan pintu belakang, bukan tebuk atap. Melalui ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat. Melalui Raja yang teragung, bukan tepuk atap. Ini mengikut perlembagaan. Kita berjaya mengambil alih Putrajaya. Dengan langkah yang diambil, walaupun kita berkhilaf, berbeza pendapat dalam pendekatan, menyebabkan sedikit keretakan dan perpecahan berlaku. Tetapi perancangan kita berjaya. Telah mendapat tempat dalam kerajaan pusat. Menambah satu negeri lagi, Kedah, kita memimpin. Dengan cara yang tidak gopoh seperti orang lain.
Alhamdulillah ahli-ahli PAS setia pada parti. Mereka tidak gelabah. Kerana mereka yang gelabah itu sudah tak ada dalam parti kita. Kita selamat. Apa yang penting kita mahu mengukuhkan lagi kedudukan perjuangan kita ini. Untuk mendapat mandat rakyat secara langsung melalui pilihan raya umum yang ke-15. Oleh kerana pengundi muda adalah undi penentu yang sangat besar jumlahnya di seluruh negara, maka peranan pemuda sangat besar. Kita merasa sedih kerana kepahaman dan kesan politik orang-orang Islam sangat lemah berbanding kaum lain. Padahal Islam mewajibkan politik dalam perjuangannya. Kerana jahil agama, kita meninggalkan kewajipan yang besar ini. Tidakkah semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam tidak memisahkan politik daripada dakwah? Nabi-nabi itu bukan sahaja berdakwah, mengajak orang ramai, mengajak kerajaan di zaman masing-masing. Bahkan nabi-nabi itu memimpin negara. Berjuang sehingga memimpin negara. Banyak nabi yang tak sempat melihat kemenangan wafat dahulu. Ada nabi yang memimpin negara mencapai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Yang penting, politik tidak berpisah daripada Islam. Kewajipan besar dalam Islam yang dilupakan oleh orang Islam menyebabkan undi kita, umat Islam sangat lemah. Kerana lemahnya kesedaran politik ini. Khususnya kalangan orang muda yang menjadi sasaran kepada musuh-musuh Islam untuk mengheret mereka dengan kelekaan. Maka peranan pemuda sangat besar dan penting. Mesti bergerak dengan keyakinan dan keimanan Ashabul Kahfi yang disebut dalam Quran. Walaupun 7 orang asalnya berasingan menyaksikan jahiliah yang berlaku, duduk di bawah pokok di tempat masing-masing, tak kenal antara satu sama lain. Akhirnya berkumpul, diketahui oleh musuh setelah mereka bangun menyatakan yang benar, terpaksa menghadapi cabaran. Untuk menyelamatkan akidah itu, bersembunyi dalam gua. Kita tak sampai peringkat sembunyi dalam gua. Kita berada di tengah-tengah masyarakat. Dan Allah Ta'ala melarang Nabi kita Muhammad SAW selama-lama dalam gua Hira. Setelah pulang dari mendapat wahyu di gua Hira, pulang ke rumah, dia beri turun membawa ayat, Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, bangkit, sedarkan umatmu. Bukan berselimut. Bangun dan sedarkan umatmu kepada perintah dan petunjuk Allah. Inilah mesej yang wajib kita tunaikan. Oleh kerana peluang ini bukan peluang saya, diberi sekejap saja. Kerana saudara akan meneruskan mesyuarat agung. Sekadar yang diucapkan itu sudah cukup memberi sedikit semangat untuk jadi renungan kita semua. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Saya ucapkan apa yang disebut oleh Nabi SAW bila melepaskan pasukan. Siru ala barakatillah. Teruskan perjalanan mendapat berkat daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada 8 Mei 2013, selepas pilihan raya yang ke-13, Ayah Cik bertemu dengan pemuda dan mengatakan, wahai anak muda, teruskan perjuangan selepas ini. Mungkin kemenangan bukan berlaku pada zaman saya. Mungkin kemenangan berlaku pada zaman kamu semua. Tetapi saya mengimpikan untuk melihat Islam menang pada zaman saya. Iman saya adalah melihat Islam berdaulat. Kami jawab sebagai anak muda, walaupun saya tak muda dah. Ayah Cik, kemenangan Islam akan berlaku di zaman Ayah Cik. Dan kami akan bersama Ayah Cik untuk mengisi kemenangan itu, insya-Allah. Sidang Mu'tamirin sekalian, kita berbangga, bersyukur kerana dibimbing oleh Tok Guru kita. Dan kita doa, semoga Tok Guru terus sihat untuk terus memimpin kita dan bersama-sama menikmati kemenangan. Sama ada kita sempat melihat dengan mata kepala di atas dunia, ataupun kita akan bersama juga Tok Guru di syurga Allah menikmati kemenangan yang hakiki, insya-Allah.